Nak beli arak di mana-mana boleh beli. Sampaikan ada di 7E, sebahagian 7E ada arak. Dah tak patut, tak boleh dah. Sepatutnya benda tu disekat. US ada masa dia. Singapura paling dekat dengan kita, pukul 10.30 sampai pukul 6 pagi tak boleh minum arak. Ni bukan negara Islam. New Zealand, Australia, semua ada tempoh. Kenapa Malaysia tak ada tempoh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala bagi kita peluang untuk sampai ke hari kemerdekaan yang ke-63, yang mana ini menunjukkan bahawa umur kita makin bertambah. Bukan saja kita sambut kemerdekaan, kita juga telah menyambut tahun baru Islam, yang mana tahun baru Islam kita sambut tahun ini tak sama macam tahun-tahun yang sebelum. Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan COVID-19. Allah uji kita dengan ketakutan, yang Allah kata walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Allah uji kita dengan macam-macam ujian. Ada yang hilang kewangan. Betul, Allah dah bagi tahu dah dalam Quran. Allah uji kita dengan kehilangan kewangan. Ada yang kena buang kerja, bukan sikit tuan-tuan. Ratusan ribu orang kena buang. Sebab apa? Sebab masalah syarikat tak boleh jalan, hotel tutup. TV3 saja terpaksa habiskan kontrak hampir 300 orang lebih baru-baru ni. Yang termasuklah geng-geng kru-kru yang buat Tanyalah Ustaz. Sekarang ni yang buat Tanyalah Ustaz, dialah penerbit, dialah tunggu ustaz, dialah yang bagi air ke ustaz tu. Tak ada dah, semua multitasking. Allah uji lah. Siapa yang kontrak, Allah uji dengan berhenti kerja. Siapa yang kerja kerajaan, Allah uji sebab kerja bertambah. Tapi sekurang-kurangnya masih lagi masuk gaji bulanan. Orang bisnes sama juga, susah tuan-tuan perempuan. Allah uji, hilangnya duit. Allah uji pula dengan kehilangan suaminya, hilang isterinya, hilang ibu bapaknya. Musim-musim COVID ni tuan-tuan, bayangkan dalam keadaan ekonomi tak berapa nak bagus, suami meninggal dunia, Allah uji lagi tuan-tuan. Ada yang hilang suami, ada hilang isteri, ada bercerai pula pada musim-musim COVID tuan-tuan. Masalah kewangan menyebabkan kepada perceraian, perbalahan dan macam-macam lagi. Semua tu Allah uji. Allah nak tengok apa? Wabasyiris sabirin. Allah nak tengok sejauh mana kita sabar. Itu satu. Nombor dua tuan-tuan, kita ni Allah bagi panjang umur ni, masuk ma'al hijrahnya, masuknya tahun kemerdekaan ke-63, kita dapat merasai, dapat nikmat walaupun tak macam-macam sebelum-sebelum ni. Malam penuh dengan kegemilangan tuan-tuan perempuan. 31 Ogos tu kita akan tengok macam-macam perarakan berlaku. Tapi tahun ni tak ada. Tapi kita buat juga sebab nak bangga dengan hari kemerdekaan. Kita kena bangga sebab kita duduk negara kita aman tuan-tuan. Berbanding Syria, hari ini sampai hari ini, saat ini tak lagi selesai tuan-tuan. Saya masih lagi dalam grup pelajar-pelajar Syria, termasuk Menteri Agama Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri, masih lagi dalam grup. Setiap hari kami dapat maklumat di sana masih bergolak tak selesai. Mereka sudah mula takut dengan musim sejuk, macam-macam tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tidak selesai lagi masalah, keamanan tak ada tuan-tuan. Kita patut bersyukur. Palestin tak merdeka-merdeka, bahkan lebih teruk lagi, buka dia dalam Google, tak ada dah negara Palestin, tetapi dinama Israel dah tuan-tuan. Lagi parah, kita alhamdulillah masih lagi Malaysia, dan nama Malaysia itu masih gerah di mata dunia.
Oleh sebab itu tuan-tuan, kita sambut. Tapi sebenarnya Allah nak tengok apa yang Allah nak tengok. Allah nak bagi tahu kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Surah Ibrahim ayat 34. Kalaulah kamu hitung nikmat aku ni banyak sangat sampai kamu tak boleh nak hitung, kata Allah, sesungguhnya kamu ni banyak kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa tuan-tuan? Itu sebabnya Allah sebut dalam ayat yang lain, Allah bagi tahu kepada kita agar kita ini bermuhasabah. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Wahai manusia, kau ingat aku cipta kamu ni sia-sia? Tak. Jawapannya tak. Aku tak ciptakan kamu atas muka bumi ni sia-sia. Panjang umur, tak sia-sia. Masuk tahun baru hijrah, tak sia-sia. Masuk merasai hari kemerdekaan 63, tak sia-sia. Semua tu Allah suruh kita bermuhasabah. Jadi di hari yang mulia ini tuan-tuan, hari kemerdekaan kita Malaysia ke-63, kita nak kongsi beberapa perkara agar kita sama-sama bermuhasabah daripada dua potong ayat yang telah saya bacakan tadi. Pertama, tuan-tuan dan puan, inna ni'am kullaha hiya minallahi azza wa jalla wahdahu la ahad siwah. Pertama sekali kita kena letakkan segala nikmat yang ada ini semuanya datang daripada Allah. Tak ada tak? Bukan maksudnya kalau tuan-tuan kata macam mana pun Malaysia ni hebat sebab kita hebat. Tak. Sebab Allah bagi hebat. Allah bagi pinjam kat kita. Sebab dia boleh berubah. Kalau Allah tentukan, Allah bagi kat kita. Tapi kita ni diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk mentadbir alam ni, untuk mentadbir negara, untuk mentadbir Malaysia. Tapi kalau kita ini tuan-tuan dan puan lupakan Allah Ta'ala, habis hari kita. Itu sebab Allah kata dalam ayat tadi, innal insana la zalumun kafar. Sebab yang menzalimi kamu ni adalah kamu sendiri. Manusia menzalimi diri kamu sehingga kamu lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sebab kena ingat. Itu sebabnya Allah bagi tahu pada kita, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ni nikmat yang Allah bagi ni kamu tak boleh nak hitung dah. Kamu kena bersyukur dengan apa yang Allah dah bagi pada kita. Saya selalu bersyukur, Allahu Akbar, alhamdulillah aku kat Malaysia tuan-tuan. Banyak benda, walaupun saya duduk Arab lama tuan-tuan, lebih 10 tahun duduk Arab. Saya bangga duduk Malaysia. Bukan sebab saya ni taksub Malaysia, anak Melayu, tak. Anak orang Malaysia, tak. Tapi saya rasa amannya Malaysia, tenangnya Malaysia, tak kalut, tak pening kepala. Alhamdulillah banyak. Cuma penambahbaikan tu akan ada berlaku. Sebab itu Nabi SAW hantar manusia untuk menjadi khalifah. Sebab mentadbir dunia ini, bumi ini perlu kepada penambahbaikan daripada masa ke semasa. Itu sebabnya hukum jelas berubah. Al-ahkam tataghayyar bitaghayyiril azman wal amakin. Hukum itu berubah mengikut zaman dan tempat. Cukup cantik tuan-tuan dan puan. Itu sebabnya sekarang ni kita balik kepada Allah. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Akan datang satu zaman manusia ini, kata Allah Ta'ala dalam surah Insan, lupa asal usul dia. Itu bahaya. Itu sebab kita kena letakkan bahawa apa yang kita ada ni adalah nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Allah bagi macam-macam dah tuan-tuan. Syukur kita tengok apa Allah bagi. Pembangunannya alhamdulillah. Sistem pembelajarannya alhamdulillah. Penambahbaikan ongoing, masih berterusan. Tak ada masalah tu. Apa lagi orang kata, ustaz duduk kat Malaysia ni rasa dah makin takut dah. Dah, jangan cakap macam tu. Kita ni alhamdulillah, kawan-kawan kita dekat Singapura, berapa ramai yang lagi ke Melbourne, duduk dekat Australia. Dia orang kata terpaksa. Tapi kita alhamdulillah masih lagi okey dekat Malaysia, tak ada masalah. Cuma penambahbaikan perlu dilakukan. Itu sebab yang pertama sekali, inna ni'am kullaha hiya minallah. Ayat tadi nak menjadi bagi tahu pada kita di hari kemerdekaan ni, semua nikmat itu datangnya daripada Allah. Kamu akan dapat rasa bila pergi luar negara tuan-tuan, pergi negara-negara lain, tuan-tuan dapat rasa Allah untungnya kat Malaysia ni. Tuan-tuan pergi Jepun, walaupun Jepun ni makin ramai orang Islam tuan-tuan, masjid makin banyak dah, tapi masih senang Malaysia lagi daripada tempat lain. Tuan-tuan perasan tak masa PKP
PKP okey lah ni, tutup terus. PKPP mula-mula tu ingat tak? Surau dekat mall semua tutup, perasan tak? Allahu Akbar tuan-tuan. Saya sampai peringkat mujurlah kita ni letak dalam kereta semua sejadah. Pergi supermarket nak masuk tak boleh. Ada orang dia sepaknya pintu surau. Saya pergi tengok tutup. Lepas tu ada seorang budak muda kat depan. Allahu Akbar. Boom, dia sepaknya pintu tu. Dia kata nak semayang pun tutup. Macam mana COVID nak hilang? Marah tu tuan-tuan. Tapi saya ni tak positif. Saya kata kalaulah buka masa tu, kalau mungkin akan berlaku tidak bersihnya, dengan sejadah tak bawa, positif. Akhirnya saya pun pergi kat kereta, semayang dekat garaj. Apa dekat garaj pula? Dekat parking lot tu. Dalam mall. Saya mula semayang. Bila saya setengah semayang, nampak saya semayang anak saya. Berjemaah lagi tu kan. Tepi lah, bukan dekat tengah parking tu, dekat tepi tu. Jadi bila orang nampak ada orang pergi masuk, pergi ambil surat khabar belakang, dah jadi jemaah kat situ lah pula. Cepat-cepat sampai habis kan, agar orang tak jadi ramai-ramai lah. Diingatkan jadi tempat jemaah itu tempat parking kereta. Tapi nak bagi tahu, susah tak nak semayang? Sampai kawan rumah kata, tak payahlah pergi jalan nak beli barang, beli sekejap balik terus lah, malas nak jalan-jalan lagi dah. Nak semayang payah, tambah-tambah orang perempuan. Betul tak? Itu musim PKPP masa mula-mula tutup, itu pun kita rasa payah. Kalau pergi ke Taiwan, pergi ke Korea nak cari tempat semayang, tuan-tuan, Allahu Rabbi, payah ni. Itu pun kita dah bersyukur dah dengan apa yang ada kat Malaysia. Malaysia ni Masya Allah, jalan sikit Petronas boleh semayang, dah celah tu. Jalan sikit lagi Shell dulu yang lama tak ada, sekarang Shell baru semua dah ada dah, Alhamdulillah. Tengok, perasan tak? Apa nama proses perubahan tu? Dulu Shell mana ada? Petronas lama-lama tak ada. Sekarang yang baru-baru wajib ada apa nama? Surau. Petronas baru kena ada surau. Shell baru ada, Petron baru ada. Alhamdulillah tuan-tuan, saya selalu bersyukur. Allahu Akbar, senangnya aku nak semayang. Nak semayang tu mudah, tapi tuan-tuan, berapa ramai berhenti semayang? Berapa ramai berhenti semayang? Itu kena muhasabah tu. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, kena beringat, kita kena bermuhasabah. Tengok, ya Allah, ni aku ni sambut hari kemerdekaan ni, adakah kita betul-betul dah merdeka, menganggap semua nikmat ini kita bersyukur dan merasakan itu daripada Allah Azza wa Jalla? Kita kena tengok. Itu yang pertama. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Yang kedua, Allah masih menyuruh lagi. Wa in ta'uddu ni'matallah, bila kau sentiasa bermuhasabah dan melihat kepada nikmat Allah yang Allah bagi ni, kamu tak boleh nak nilai, kamu tak boleh nak hitung. Sebenarnya Allah kata, minta lagi. Innallah hala ghafurur rahim. Dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nahl ayat 18, ayat yang sama Allah bagi tahu, kalau kau hitunglah nikmat aku ni banyak, kamu tak terhitung. Innallah hala ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Allah tahu bila kau hitung kau memang banyak buat dosa, tapi Allah Maha Pengampun. Minta lagi. Yang kedua, kata Allah Ta'ala, irsyadul ibad ila talabin ni'am. Allah minta kepada kita, suruh minta lagi dengan Allah. Jangan putus asa. Malulah ustaz nak minta, jangan malu. Dengan YB mesti kita malu banyak, tapi dengan Allah tak payah malu. Dengan manusia jangan buat kita boleh malu. Nak minta dengan masjid selalu, tolonglah bantu saya susah. Malu kita 2, 3, 4 kali jumpa tu imam. Malu kita nak letak muka mana? Nabi pun tak bagi, Nabi suruh kerja. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan perempuan, para penonton yang dikasihi sekalian, Allah kata mintalah. Ya Allah tolonglah. Ni kadang-kadang tuan-tuan, al-hikmah dalatul mu'min. Kadang-kadang nikmat Allah bagi ni kadang-kadang depan mata kita tak perasan. Bukti dia nak bagi tahu ni tuan-tuan. Ni. Minta dengan Allah, jangan minta dengan manusia. Ni hati ni Allah buka. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu tak boleh bagi hidayah wahai Muhammad, yang bagi hidayah Allah. 2 hari lepas saya pergi ke Langkawi. Pergi Langkawi ada mesyuarat tuan-tuan. Jadi malam tu nak pergi sembahyang maghrib, kebetulan dah sampai sana. Masjid kat sana pun minta lah satu masjid. Kalau ikutkan 2, 3 masjid minta. Saya tak nak, saya satu je saya kata. Sebab kalut. Sebab pergi sehari je. Nak minta kuliah subuh, kuliah duha, tak nak lah. Kita pun rushing je, tak best lah. Sebab kita pun pergi dengan grup. Ambil lah satu. Kebetulan sebab ada orang sediakan makan dekat dengan masjid tu.
Untung juga di ustaz ni tuan, makan free banyak. Tu ustaz-ustaz kalau tak jaga betul-betul iman, rabak perut tu tuan. Tapi nak buat macam mana? Nikmat kita lah pula kena jaga, kena kawal. Jadi pergi sampai kat Langkawi tu, biasalah saya pun sewa kereta, nak senang nak bergerak. Naik Grab ni payah, tak tunggu lagi apa masa tu, buang banyak. Jadi semua kata sewa. Telefon lah, ada orang bagi tahu nombor telefon, saya pun telefon. Budak tu tunggu dah dekat airport. Saya turun pergi, dapatlah satu kereta Vios. Sampai-sampai sembang, ambil gambar bagai budak-budak ni. Bila seorang ambil gambar, habis semua penyewa kereta datang ambil gambar kereta dia. Tak apalah, budak-budak muda, kita niat tolong tuan-tuan. Pegang ada seorang ketua dia pun cakap, kata ustaz tolonglah doakan saya yang ambil gambar tu. Yang last tu lah, ustaz tolonglah doakan saya ustaz. Semoga Allah Ta'ala murahkan rezeki saya. Teruk ustaz, rabak saya ustaz. Saya sewa kereta 3 bulan, 4 bulan musim PKP teruk. PKP teruk ustaz, beringkup saya. Kalau tak dengan doa orang-orang baik, saya dah hancur dah ustaz. Tapi Alhamdulillah boleh cover lah sikit-sikit ni. Dengan ada orang datang ni, cover lah hutang-hutang kereta. Yelah, dia terpaksa saya beli kereta, bayar hutang. Orang tak datang sewa, siapa nak bayar? Tuan-tuan nak bagi tahu, saya pun tak macam mana saya tengok Allah buka pintu jalan tu. Tengok hati Allah jaga tuan. Hati kita ni Allah jaga. Kalau nak ikutkan, saya nak buat apa? Nak ambil gambar dengan budak sewa kereta? Tak ada kerja buat penuhkan kodak. Tapi tak macam mana saya kata, dia ambil gambar kan, budak tu ambil. Saya kata ambil kamera saya pula. Saya ni pergi ambil, bagi kamera saya dekat budak muda tu. Budak muda tu ambil gambar, walaupun kelabu sikit tak apalah, yang penting nampak kereta dia tu. Ni nak bagi hidayah ni. Malam saya bawa kereta pergi mesyuarat, meeting apa semua tu. Lepas kuliah maghrib pergi makan, lepas tu balik hotel, tidur. Bangun pagi pukul 5 lebih tu, semayang-mayang pun tengok Waze kat mana masjid paling dekat. Daripada Saint Rajis nak pergi ke surau tu, masjid dekat tu lebih kurang 6 minit. Waze okey dekat, pun ambil kereta terus pergi semayang. Dan geng-geng saya lah, 4 orang satu kereta. Habis semayang tu keluar masuk kereta. Tunggu kawan saya masuk kereta, sebab saya tak boleh lama-lama kalau duduk situ, sebab memang tak ada kuliah. Nama kalau AJK nampak kuliah saya bagi tu. Saya habis bayang pun keluar tu duduk dalam kereta. Sementara tunggu kawan datang. Sementara tunggu kawan datang tu kan, saya duduk tengok gambar. Tengok gambar, saya tengok lah, kesian budak ni. Tengok ni hidayah tu. Allah pegang hati kita tu. Pak Allah kata, Izhar, tolonglah, promo lah budak-budak muda ni. Saya pun apa lagi, tulis perasaan tu dalam hati. Bukan saya bercakap dengan Allah, kan ada pula yang potong kat sini, Ustaz Izhar kata dia bercakap dengan Allah. Bukan, ni perasaan. Dia panggil ada ilmu laduni yang turun ke hati kita. Kenapa kau tak tolong diorang ni? Diorang dalam kesusahan, Izhar. Orang tak datang, orang nak sewa kereta tak tahu. Lah tadi saya pun tulis ayat-ayat dia. Tulis, saya datang, hidayah tu milik Allah gini. Ayat mula-mula tu doakan anak muda, siapa yang nak datang ke Langkawi, bolehlah pinjam dengan telefon budak-budak ni. Nama dia, ketua dia kasi Amirul, nombor telefon dia sekian. Subuh pagi tuan-tuan, saya tulis ayat-ayat dengan tenang, hantar. Tuan-tuan, saya post pagi tu, saya dapat orang view dan tengok, share dekat 120,000 share. Petang saya hantar kereta tu, budak muda dia datang, Ustaz, terima kasih Ustaz, ya Allah, tak pernah orang tolong saya macam ni. Saya kata, tolong apa? Ustaz, pagi tadi saya bangun tidur, tengok miss call lebih 50 miss call. Saya tengok WhatsApp lebih 100 WhatsApp. Apa benda yang WhatsApp tu? Orang booking Ustaz sampai akhir tahun. Allahu Akbar dia. Dia takbir kat airport tuan-tuan. Saya kata Alhamdulillah, Allah buka pintu rezeki. Dia kata, Ustaz, terima kasih Ustaz. Kalau Ustaz tak ada Ustaz, sampai orang telefon saya terpaksa sub kawan-kawan pula. Alhamdulillah. Tengok rezeki. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena ingat, rezeki ni Allah bagi, tapi kita yang kena usaha. Dan kita kena letak bahawa Allah suruh minta dengan Allah. Allah buka tu hati saya. Macam mana boleh terletak dia tu? Saya bukan duta kereta sewa Langkawi. Nah, buat apa saya nak letak? Baik saya pergi jumpa siapa-siapa, ambil aku jadi duta, dapat duit.
Ni tak ada satu sen pun tak dapat. Dapat senyuman saja tuan-tuan. Tapi alhamdulillah rezeki tu budak-budak tu punya. Alhamdulillah, bangga kita tengok orang Islam kita berjaya. Tu sebabnya pegang, minta dengan Allah. Dalam keadaan susah ni, mintalah. Minta dengan Allah. Tu nombor 2. Yang ketiga, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, pada musim kita menyambut kemerdekaan ini, apa kata ulama? Husnuzan billahi azza wa jalla. Kena baik sangka positif dengan Allah azza wa jalla. Ni apa yang berlaku ni tuan-tuan, kita kena letakkan satu perkara yang sangat positif. Kita tak boleh kata ni semua ni menyusahkan, itu susah ini. Tak ada benda yang susah. InsyaAllah lepas ni tak payah bawa sejadah dah. Bila dia orang beritahu? Bulan 9 ke? Yang tak payah bawa sejadah 9 ke? Kata tak payah bawa sejadah dah. Alhamdulillah. Patutnya bila dah tak bawa sejadah, lagi ramai datang. Kita tengok lepas ni. Sekarang ni bila tanya tak pergi masjid, tak ada sejadah. Tak pergi masjid kak? Oh, terlekung, tertinggal. Sekarang ni dah tak payah dah. Tengok datang ke tak? Sama je tuan-tuan. Sembang kari je semua ni. Sebab apa? Sebab kita ni tidak meletakkan perkara yang positif dalam mata kita. Tu sebabnya ulama dia suruhkan kita ini berpegang dengan husnuzan billah, baik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah bagi ni. Kalau tidak tuan-tuan, kita akan rugi. Bermuhasabah. Tengok, baik sangka dengan Allah. Tak payah kita nak kata Allah itu gini, Allah itu gini, Allah gitu, tak payah. Sebab Allah bagi itu sebab nak uji kita. Itu je. Nombor 3, nombor 4, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, an yughayyira al-insanu ma 'indahu minan ni'am. Dia kena cuba tukar, ubah tabiat biasa kepada yang baru. Maksudnya tuan-tuan, ulama sebut kat sini, bila kita menyambut satu perubahan, kita menyambut kemerdekaan, kita kena ubah. Bukan merdeka dalam merdeka dari sudut zahirnya, bawa bendera, tak, itu bukan, itu sebahagian kecil. Sebahagian besarnya adalah perubahan yang besar, yang disebut ulama mengubah apa yang kamu biasa kepada yang luar biasa. Apa dia yang tuan-tuan ini dikasih sekalian? Pertama, mengubah minda agar menjaga negara sebaik-baik mungkin. Jaga negara sebaik-baik mungkin, seperti mana Nabi SAW dia pesan pada sahabat, jagalah Madinah. Tengok apa yang sahabat-sahabat buat. Sahabat jaga Madinah. Nabi nak bina, nak masuk, nak buka kota Mekah tuan-tuan, nak buka kota Mekah, dipanggil kemerdekaan Mekah. Itu sebabnya saya gunakan kaedah ini. Sebab ada orang kata, ustaz, dulu ada sekali yang surat terbuka saya kepada Perdana Menteri masa tu PM ke berapa sekarang? Datuk Seri Najib berapa? 7 kan? Najib, Datuk Seri Najib 6, 7, 8. Banyak sangat cerita tentang Perdana Menteri, pening lah sebenarnya. Apa nombor 6, Datuk Seri Najib. Kan ada satu malam tu nak sambut kemerdekaan, dengan hiburan, kita pun hantar surat terbuka. Alhamdulillah tuan-tuan, benda tu tersebar cepat melalui laman sosial. Saya kata, ada orang cakap lah, dia kata kenapa kita nak sekat, nak berhibur ni? Kena ingat, dia kata zaman Nabi ni, dia kata mana ada merdeka. Itu silap. Itu sebabnya Allah apa-apa pun dia suruh balik kepada sejarah. Yang saya sebut ayat tadi, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Mereka dah lupa asal usul, tak tahu sejarah. Dalam ayat yang lain Allah kata, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Balik kepada sejarah juga akhirnya. Tengok tuan-tuan, Nabi SAW pernah menghadapi kemerdekaan. Mekah ke Madinah dinamakan hijrah. Hijrah di Madinah itu telah memberi impak yang besar sampai Nabi boleh membina satu empire yang hebat di Madinah Al-Munawwarah, dan akhirnya membawa kepada pembukaan kota Mekah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah nak bagi tahu akan buka kota Mekah ini tanpa peperangan. Tengok hebatnya Nabi SAW. Terbuka kota Mekah. Masa Nabi masuk Mekah, macam mana Nabi masuk Mekah tuan-tuan?
Dalam riwayat Nabi duduk atas unta ni tuan-tuan dengan pakaian yang hitam. Itu sebab di sini keluarnya bahawa Nabi ni berpakaian mengikut tempat dan keadaan. Nak pergi pejabat ada pakaian dia, nak datang masjid ada pakaian dia, nak pergi istana ada pakaian dia, nak pergi menghadap mesti ada pakaian dia. Semua pakaian dia ada. Jadi tuan-tuan, Nabi ni masa merdeka ni dia pakai, masa merdekakan kota Mekah ni, duduk atas unta dengan pakaian yang hitam daripada atas sampai bawah hitam. Duduk sampaikan dahi Nabi ni terkena bonggol belakang unta. Allahu Akbar. Ibnu Katsir nak bagi tahu kata tawadhu'an lillahi azza wa jalla. Kita sambut hari kemerdekaan itu dengan tawadhu'. Ya Allah, besarnya tanggungjawab ya Allah. Itu dia. Sebab saya rasa bangga tengok anak-anak muda tuan-tuan. Sekarang ni dah mula minat pada program agama. Tengok. Dia punya kamera saja penuh macam butang Melayu lah, baju Melayu. Dia punya mic dilangkaui. Sama juga geng-geng muda semua tuan-tuan. Tapi sebenarnya kena ingat, itulah yang Nabi SAW nak. Mesti kena ada satu perubahan. Itu sebab Nabi SAW dia berjaya masa buka kota Mekah tu dalam keadaan tawaduknya dengan Allah Azza wa Jalla. Bukan berhibur-hibur, bukan melompat-lompat. Itu sebab sekarang ni ada yang dia buat malam baca Yasin, ya, malam kemerdekaan baca Yasin. Bukan apa, nak mulakan kemerdekaan itu dengan membaca Al-Quran. Orang kata, ustaz, mana Nabi buat baca Yasin? Betul lah, Nabi tak buat, tapi Al-Quran tu kita balik kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Yasin paling sinonim dengan orang Melayu Islam kita. Kalau suruh baca surah Ali Imran, tak balik kita. Bila nak habis? Surah Kahfi pun suruh baca lepas apa? Lepas Isyak. Baca Yasin dulu, Kahfi kan balik baca sendiri-sendiri. Kalau baca Yasin lepas Maghrib, baca Kahfi lepas Maghrib, nak tunggu Isyak, insya-Allah pukul 10 belum tentu siap. Slow. Tak apa, kita nak hormat semua, baca Yasin yang cepat-cepat, lepas tu kita suruh cepat. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, tengok Nabi SAW hebat. Bila sampai saja keadaan tu, bila sampai di Mekah, Nabi berjaya menjadikan Mekah itu sebuah negara yang hebat sampai hari ini. Sebab apa? Nabi mengubah para sahabat daripada tak tahu kepada dia tahu, daripada biasa kepada luar biasa. Itulah Nabi SAW. Dan antara benda yang Nabi SAW ubah, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, tak lain dan tak bukan, Nabi mengubah para sahabat radhiyallahu anhum taatul umara. Nabi mengajar para sahabat taatlah kepada para pemimpin. Itu sebab sekarang tuan-tuan, apa saja pun kita cuba taat. Cuba taat selagi mana benda itu tak membawa kepada maksiat. La ta'ata fi maksiatil khaliq. Jangan kita taat kalau benda itu membawa kepada maksiat. Itu satu. Sebab Allah sebut ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Para pemimpin yang taat pada Allah dan Rasul. Kalau yang bawa pada maksiat, jangan. Baca sekarang memang kita kena taat lah. Pakai mask, datang kena buat cek suhu, itu kena. Sampai orang nak marah sangat, saya tak tahulah kenapa marah sangat orang. Kadang-kadang datang dia AJK masjid ni, saya rasa dia orang ni dia tak ada gaji tuan-tuan. Buat kerana Allah suruh. Masa tahan kan depan kan, letak dahi. Ada yang marah. Marah dia tuan-tuan sampai cekik tu imam. Kebetulan imam tu kena jaga kat luar. Dia pula datang tak bawa sejadah. Ini yang dekat berlaku ni kat sebuah negeri. Yang cerita ni kau AJK juga. AJK ni sampai peringkat dia tengok bergaduh gitu, dia tak puas hati. Dia kata, kenapalah dia marah ni tu imam? Tu imam tu dah lah kecil, dia pegang pula telengkuk tu imam tu. Imam tu pula kes marah tu apa? Orang tu marah sangat, dia kata dia tak boleh masuk, dah tunggu panjang-panjang, cek dah suhu. Lepas tu dah lepas dah masuk suhu, tengok sejadah tak ada. Imam kata tak boleh, ni SOP, kalau orang tahu mati kami. Kalau pihak ni tahu, kerajaan tahu, habislah kami, kenalah kami, MKN tahu. Masjid pun boleh kena marah. Akhirnya tuan-tuan, dia suruh balik. Pergi balik, belum ada masa. Dia marah punya. Dia kata, imam ni ingat, kita jumpa di akhirat. Dia cukup itu. Imam ni pula, entah macam mana tengah panas, semua pakat marah. Samalah, saya pun nak jumpa di akhirat. Itu yang pegang tekak tu. Jadi seorang AJK nampak, dia kata dah lurai kan. Dia buat macam mana tuan-tuan? Minggu depan tu, dia beli 500 sejadah. Sampai dia letak kat depan pintu, dia buka je bonet kereta, dia tulis itu
Yang dah pakai, yang belum pakai. Yang dah pakai ambil daripada bonet, yang dah pakai letak dekat kursi belakang. Dia akan hantar dobi semua. Sampai peringkat tu tuan-tuan, nak tolong kita ni. Tuan-tuan, sebenarnya benda-benda ni ada kebaikan. Untuk apa? Untuk kita semua, bukannya untuk orang lain. Alhamdulillah, tu sebab kita daripada mula-mula Covid tu, kita antara yang tinggi. Sekarang dah ke belakang dah tuan-tuan. Kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mak angkat saya di Melbourne, ni kali ketiga wave di Melbourne. Kali ketiga dah. Tak boleh keluar, dia kata tak boleh keluar. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, taat selagi kita mampu. Ini ajaran Nabi SAW untuk kita berubah. Nombor dua, hargai apa yang ada di dalam negara kamu itu. Ini hargai. Sekarang ni alhamdulillah tuan-tuan, kita tengok apa yang tak ada dekat kita ni. Macam sekarang ni alhamdulillah Allah dah bagi, macam saya katakan tadi, tandas elok. Setiap Petronas tu tandas dia cantik. Apa nama, RNR cantik. Masjid punya cantik. Kenapa kita tak hargai? Padahal dah tulis tu tuan-tuan, selepas buang sila flush, siap buat. Kalau saya tak ingat dia punya, ada satu dekat Johor tu sampai peringkat dia buat syair. Buat syair apa benda, ikan burung itu gini-gini, akhirnya sila flush, flush yang akhir tu. Tuan-tuan, ada juga yang tak flush. Itu yang saya tak faham tuan-tuan. Dia kencing, dia biar macam tu je. Saya pun confused, kenapa payah sangat ni. Saya kadang-kadang bila kita masuk, saya ingatkan flush tu rosak, saya tekan, elok-elok je air ada. Saya nak masuk ni, kemarin lah, nak masuk tandas. Jadi bila masuk tandas tu, tengok ada pintu tu buka, tutup. Ada orang yang belakang, dekat airport lah, dekat airport. Saya buka je pintu tu, tengok pintu dah terbuka separuh. Saya pun buka, tengok ada seorang mamat dengan seorang dah lah berdiri, pancut pula. Saya sempat tengok pancutan tu kena mana, dinding tu. Haram betul. Saya kata apa benda budak ni, saya terkejut lah, apa benda ni. Sebab dia tak tutup pintu. Padahal minta maaf lah kak, tandas orang perempuan tak ada ni. Dekat dinding tu memang ada tandas-tandas, tapi dia tak kencing kat tandas-tandas tu. Dia kencing dalam tu. Aku kata baguslah ikut. Maknanya ingatkan nak duduk ke apa. Tak, berdiri elok. Dia pancut, nampak air, kena dinding belakang tu. Saya pun tunggu kat luar. Ingatkan bunyilah dia basuh ke, dia flush. Bang, dia keluar belah macam tu je. Saya tengok, dah flush belum? Oh, baru masuk balik. Dia flush, saya pun masuk. Masuk, dia flush yang dalam, yang dinding dia biar gitu. Kadang-kadang bila tengok, ni orang Melayu Islam ni, bukan orang bukan Islam. Kadang-kadang kita yang menjatuhkan maruah Islam tu sendiri. Itu sebabnya tuan-tuan, apa yang Nabi ajar tu betul, kena berubah. Jaga apa yang kita ada. Sama juga dulu kita selalu tengok ada telefon awam. Sekarang mana ada dah. Rugi telekom, rosak barang-barang. Itu sebabnya jaga apa yang kita ada pada hari ini. Jangan kita rosakkan hingga kita menjadi rugi. Itu nombor dua. Nombor tiga, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, apa yang kita kena ambil juga sebagai langkah untuk menjadikan kemerdekaan itu sebuah negara yang hebat. Tuan-tuan, ad-dinun nasihah, kena sentiasa memberi nasihat. Alhamdulillah hari ini kita ada laman sosial, kita ada orang kata apa, mudah tersebar tuan-tuan. Bagi nasihat. Tengok baru ni Asri Janggut, saudara Asri Janggut, dengan nasihat umum gitu, alhamdulillah. Walaupun dia ada buat kesilapan lepas tu, tak apalah, kita maafkanlah. Itu antara dia dengan PDRM lah. Tapi sekarang ni yang bagus ni, dia mengumumkan, dia memaklumkan. Sampai ada 2-3 ketua polis tu sampai dah bagi nombor telefon, sila bagi tahu, sila maklumkan. Kalau ada lagi kes-kes yang terbuka itu, sila maklum. Dia orang sendiri akan bagi arahan. Tengok sampai begitu, ada seorang dua tiga orang ketua polis ambil tindakan macam tu, bagi nombor telefon peribadi ni. Rakyat telefon terus. Alhamdulillah tuan-tuan. Untuk apa? Untuk ni, untuk kesejahteraan negara. Bagus, alhamdulillah. Bila dia buka cerita tu, habis semua kena. Satu. Nombor dua, daripada situ juga kita kena bagi nasihat. Macam contoh arak ni, alhamdulillah tuan-tuan, saya suka juga. Antara bila berlaku isu arak ni, dah sampai masa dah kita kena tegas. Bila dah langgar, betul juga, kadang-kadang saya suka juga bila kat pejabat tu, saya buka
komputer masa tu, buat kerja sambil buka YouTube. YouTube tu orang kata apa? Parlimen. Sebab saya bidang politik juga, sains politik. Kita dengarlah apa benda isu-isu negara yang dibincangkan dalam parlimen. Ada yang bagus, ada yang kadang-kadang kita gelak sorang-sorang dia lah. Bila sampai bab arak, saya setujulah. Arak ni, Malaysia ni rupanya betul boleh minum arak 24 jam. Mujur berlaku ni PKPP, tutup pukul 10. Kalau tidak, sampai ke pagi. Nak beli arak, di mana-mana boleh beli. Sampaikan ada di 7E, sebahagian 7E ada arak. Dah, tak patut, tak boleh dah. Sepatutnya benda tu disekat. US ada masa dia. Singapura paling dekat dengan kita, pukul 10.30 sampai pukul 6 pagi. Tak boleh minum arak. Ni bukan negara Islam. New Zealand, Australia, semua ada tempoh. Kenapa Malaysia tak ada tempoh? Dah sampai masa dah. Lepas tu ada seorang ahli parlimen, dia bagi tahu, bagus dia kata. Kita kena buat macam mana? Sekarang ni kita nak sekat ni, nak tutup terus, mungkin akan ada banyak isu, banyak benda yang kita kena buat. Tapi buat permulaan untuk atur ni, cek macam mana kita cek nak masuk masjid ni. Sebelum dia keluar kelab, cek dulu. Oh, nampak kau mabuk teruk, ambil kunci simpan. Ambilkan Grab, hantar. Bang, betul bang. Sebenarnya yang minum arak ni pun ramai juga anak orang Islam kita. Adik saya bawa Grab. Lepasan USIM, bawa Grab. Sampai dia telefon saya, Fajar, ni macam mana nak bagi bawa ni? Esok tu lah dia telefon. Kenapa? Dia selalu budak muda ni, dia tahu time orang ambil Grab cepat, ramai. Paling ramai kata Sabtu Ahad. Hari cuti memang ramai kata. Bila? Bermula jam 12 pagi sampai pukul 5 pagi. Oh, itu pack. Tapi kena duduk dekat Kuala Lumpur, Bukit Bintang. Yang masalah ni datang tu semua daripada kelab-kelab. Ada yang mabuk, dia kata, Bejar, ada seorang tu mabuk pakai tudung ni. Mula tak nampak dia mabuk, dia jalan tu masuk. Ni nama lah, okey, dia masuk dari belakang. Dia sendawa, perempuan. Sendawa. Bawa arak. Adik saya kata, dia buka tingkap. Maaf kak, akak mabuk ke? Sikit-sikit. Mabuk sikit. Akak tahu tak benda tu haram? Dia nak elak daripada dia berdosa, bawa orang mabuk. Kalau ikutkan hukum, orang yang mabuk ni, kalau kita bantu orang mabuk, dengan kita berdosa. Jadi dia nak elak dia daripada berdosa, dia pun cuba nak bercakap lah, amar ma'ruf nahi munkar. Kak, akak tahu tak mabuk itu haram kak? Itulah akak tahu mabuk itu haram. Tapi ada kawan akak ni datang daripada Jepun, dia nak minum. Jadi akak ni kena syarikat suruh jaga dia. Jadi akak minum sikit je lah, dia yang minum banyak. Rupanya minum sikit pun dia tak tahu. Qaliluhu wa kathiruhu haram. Ni benda tu. Tapi nak bagi tahu esok tu, adik saya tanya, bang, berdosa tak ni? Duit dia ada lagi ni. Berapa? Tak banyak, 60 lebih je. Boleh pakai tak? Saya kata pakai je lah. Sebab masa dia ambil kau ambil order tu, tekan accept tu, dia tak bagi tahu yang dia tu mabuk. Betul tak? Kamu tak tahu. Jadi tak tahu tak apalah. Dah bawa, teruskanlah bawa. Tapi bagus je awak dah bagi tahu kat dia, nasihat dia, jangan minum arak, itu haram berdosa. Okeylah tu, sekurang-kurang kamu dah selamat, dah termasuk macam orang macam Abid Liu lah. Okeylah tu, dah bagi nasihat sikit-sikit. Dia nak dengar, tak mau dengar sudah. Sekurang-kurangnya dah sebut perkataan haram. Okeylah, alhamdulillah. Saya semalam sebelum balik ke airport, dekat Langkawi ada satu hotel besar, anak Melayu Islam kita punya, syukur. Tapi biasalah tuan-tuan, bila dah perhotelan ni, dia akan terlibat dengan arak. Bukan arak tu maksud dia minum, tak, dia kena sediakan arak tu. Lepas tu ada jet ski. Jet ski ni pemilik seorang orang Islam kita kat situ. Orang Islam. Dia antara yang paling banyak dekat Cenang tu. Dia duduk kat depan tu. Dia makan dengan saya. Jadi tengah-tengah makan tu dia katalah, oh sekarang ni baru-baru ni tak ada orang sewa juga dia punya jet ski ni. Oh. Saya kata, ada syarat-syarat ke naik jet ski? Ada. Kita memang menggalakkan 2 piece. Saya pun tak faham apa benda 2 piece. Kawan saya pun dia cuek saya. 2 piece. Maknanya atas yang perempuan atas satu, bawah satu. Kalau lelaki 1 piece. Oh gitu. Saya pun
Saya pun cakap balik dengan dia, tupis tu macam mana dia kena seksi ke? Memanglah ustaz, kita tupis yang small. Dia tak panggil ustaz, dia of course lah tu, apa nama, dia kena tupis yang kecil. Tupis besar buat apa, rugi, kami tak boleh tengok. Saya ni bila, kalau ikutkan, bila saya dengar, kalau saya buat tak tahu, saya berdosa, sebab saya mengiyakan apa dia cakap. Dah laku ustaz. Saya pun cakap, saya kata bahaya tu. Sebab Nabi SAW, saya sebut perkataan Nabi SAW, muka dia tu berubah tu. Saya terus cakap, saya kata tak boleh. Nabi kata kalau kita buat benda tu, kita tanggung dosa. Tapi tak apa, saya tengok tu tak masuk dalam hati dia. Bukan masalah masuk dalam hati, masalah kau tengok. Dia orang ni kadang-kadang kena cakap juga tuan-tuan. Bila kita cakap, dia pun jadi hormat lah. InsyaAllah nanti kita cuba usahakan, dia kata bagus lah. Kebetulan pula bos hotel tu, dia pun cakap, dia kata kami punya kolam ni panas, dia kena matahari tu, dia ni panas yang teramat, jadi kami terpaksa letak 1 lori ais dalam kolam tu. Saya pun terus masuk. Patutlah Nabi SAW, Nabi lagi, dia orang dengan seluar pendek tu, dengan Nabi insah tu tuan, hantar sampai kereta. Saya kata tu sebab Nabi SAW tak bagi kita ambil wuduk dengan air yang terbuka kena cahaya matahari. Tambahan pula, air tu ada ditakung dengan besi. Nabi ada sebut ustaz. Memang. Jadi tuan-tuan, kita kena sentiasa memperbaiki. Tegur. Selagi kita mampu, kita tegur. Itu tanggungjawab kita tuan-tuan. Jangan tunggu ustaz-ustaz cakap je. Tuan-tuan boleh tegur, tapi tegur dengan hikmah. Jangan tegur tu nampak orang buka aurat, masya-Allah. Neraka. Dah sampai. Nerakalah mereka yang tidak yang tidak tutup aurat, tak boleh. Dia slow step by step. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita bagi laluan untuk azan. Kita sambung selepas ini insyaAllah.
Waalaikumsalam. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, jadi apa yang disebutkan tadi, bahawa perubahan itu perlu dilakukan, iaitu dengan amar ma'ruf nahi munkar, selagi kita mampu. Sebab itu kata para ulama, annal mun'im anna tabi'atal insan min haitsu huwa zalimun mutajarri'un 'alal ma'asi. Sebab sifat manusia ini akan sentiasa dia time dia ingat, tapi selalunya mereka akan terpesong akibat maksiat. Tuh. Walakin hadhihi al-ma'asi satarji'u min al-insan ila rabbih min haitsul amar ma'ruf nahi munkar. Manusia ini akan balik semula kepada jalan yang benar apabila terdapatnya amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu sebabnya alhamdulillah tuan-tuan, kita cubalah sedaya upaya tegur, saling ingat memperingati. Dengan apa? Dengan nasihat menasihati. Jadi itu sebabnya antara benda yang kita kena ingatkan tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, saling bantu membantu. Itu penting. Yang keempat yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW, Quran pun suruh saling bantu membantu. Dengan apa? Dengan kita tolong sahabat-sahabat kita dalam susah dan senang. Dan alhamdulillah kita juga ni tuan-tuan dalam proses untuk membantu masjid-masjid dan surau-surau agar mengukuhkan lagi kewangan. Sekarang ni alhamdulillah tuan-tuan, memang tak dinafikanlah, banyak surau-surau, masjid-masjid mempunyai kesukaran. Sebab apa? Bukan orang datang terhad. Jadi pembangunan ataupun pembayaran apa segala ni perlukan kepada wang ringgit. Jadi insyaAllah kita pakat-pakat bantu. Alhamdulillah dengan ada geng-geng muda ni, diorang letak pula nombor-nombor akaun masjid dan surau. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, ada yang tak datang tapi duit dia sampai. Itu yang penting. Dia tak nak datang pun tak apa, duit dia sampai. Tapi kalau dia datang dan duit sampai, lagi bagus tuan-tuan. Kita pakat-pakat tolong. Sebab ada surau-surau sampai peringkat tak ada duit tuan-tuan, kesian. Jadi diorang minta saya datang. Dia kata, ustaz, bila orang datang tolonglah bagi tahu diorang sumbanglah sikit untuk surau dan masjid. Sebab saya tanya, macam ada orang marah. Orang kata, macam mana masjid 3 bulan tutup, duit habis, ni mesti EJK sapu, kata. Kau ingat senang EJK nak sapu? Dia lupa masa time PKP, orang keliling tak ada makan minum. Surau masjid dekat rumah saya tu, masjid ada Seri Putra, ada Masjid Taqwa, Masjid Bukit Mahkota. Tuan-tuan, berapa ratus ribu habis. Beli beras sebab dekat-dekat situ ada orang susah. Kan putus kewangan, tak boleh nak berniaga. Yang buat kedai-kedai tepi-tepi jalan tak boleh berniaga. Tuan-tuan, ya Allah. Jadi tak boleh nak buat apa. Itu sebabnya Nabi SAW dia suruh kita ini saling bantu-membantu. Ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolong. Untuk apa? Untuk kita juga. Bayangkan tuan-tuan, ada yang terputus beras, pergi kat masjid, malu-malu dia. Pergi kan dia kan kita bagi beras yang 10 kilo kan, ada 10, ada yang 5, macam-macam lah ikut masjid. Macam masjid saya tu bagi 5. Bayangkan tuan-tuan, masa kita bagi tu, dia boleh cakap datang tau, dia kata, boleh tak saya ambil suku je, yang lain bagi kat jiran-jiran saya yang lain. Ya Allah, sedih ya. Sampai kat AJK kata tak apa, ambil satu ni, bagi tahu kat jiran-jiran yang tak ada, datang, kita ada lagi. Duit keluar ke situ lah. Surau-surau pun sama juga. Tapi tuan-tuan, kita ni bila kepala kita ni selalu negatif lah jawab dia. Oleh sebab itu, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, tak rugi kita bantu orang. Kawan-kawan saya yang tolong-tolong tu, saya tengok rezeki dia orang murah lagi bila dia tolong. Ada yang sampai beratus ribu dia orang habis. Ada seorang jutawan tu, dia habis untuk PKP derma saja. Tuan-tuan, bagi makan saja. UKM dia bagi banyak. Saya tak mau bagi tahu berapa jumlah, takut tuan-tuan cari siapa yang bagi tu. Dia bagi tu tuan-tuan banyak. Saya kata saya kata nak resit nanti kan bendahari akan masuk. Dia masuk direct dalam bendahari UKM. Tuan-tuan, dia kata tak payah. Tak payah duit. Tak payah resit. Lillahi ta'ala. Tapi nak bagi tahu rezeki dia bertambah-tambah murah. Itu sebabnya bantulah apa yang kita ada. Tak payah nak pertikai ke mana duit kita tu, tak payah fikir sangatlah. Dah masuk dalam tabung masjid, tahulah AJK masjid uruskan macam mana. Ada yang bayar zakat kan. Bayar zakat siap tanya lagi, di mana duit tu pergi? Tak payah tanya bang, tahulah dia orang. Sebab saya pun terlibat dengan geng-geng zakat juga. Saya tengok dia orang ni bagi selagi yang ada, dia orang akan bagi. InsyaAllah. Sebab dia orang boleh apa? Dia punya akaun dia sangat telus. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita baik sangka.
Kalau kita bayar sendiri, takut nanti tak betul pula. Sebab ada dah saya jumpa yang bayar salah. Dia pergi bayar, rupanya orang yang dia bagi tu tak sampai pun taraf miskin. Tu zakat pula. Bila tak sampai taraf miskin, dalam mazhab Syafi'i dia panggil apa? Apa yang dibayar itu dipanggil atau dikira sebagai sedekah ammah. Habis. Tu dalam mazhab Syafi'i. Sedekah umum sebab awak salah bagi. Macam mana yang saya bagi tu Ustaz? Dah bagi 2,000 lebih. Kena bayar balik. Yang itu anggap sedekah adalah, atau kamu nak pergi minta balik, terpulang. Tapi kalau minta memang tak ada lah. Akhirnya sedekah umum, dia bayar balik, wujud dia ada duit. Tapi tuan-tuan, nak selamat, bagi dia kepada pusat zakat, lembaga zakat yang telah diamanahkan. Selesai masalah. InsyaAllah tuan-tuan, kita baik sangka kepada pengurusan. InsyaAllah kita tidak akan pening. Yang terakhir, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, apa yang saya ingin jelaskan dalam perubahan untuk memastikan sebuah negara itu jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara yang mendapat keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan kemerdekaan yang kita sambut ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, untuk pastikan semua yang saya sebutkan tadi dapat dilaksanakan, tak lain dan tak bukan mujahadatun nafsi. Kena ada mujahadah, usaha tu kena ada. Usaha daripada semua pihak. Tuan-tuan, kita takkan berjaya tanpa usaha. Ada orang kita tawakal dah. Doa, tawakal itu tanggungjawab kita. Itu adalah silah mukmin. Dia punya, kita orang Islam sebagai perisai. Tapi usaha mesti kena ada. Step-step kena ada. Sekarang ni tuan-tuan, kita tengok anak-anak muda kita, ada yang kena buang kerja, ada yang dah berusia kena buang kerja. Jangan risau tuan-tuan. Jangan risau, kita bagi semangat kat dia orang. Kena atur strategi. Tak boleh jual dekat pasar raya, kedai terpaksa tutup, tak boleh nak bayar sewa. Jangan risau, fikir kod lain pula. Apa dia? Jual online. Jual online baru-baru ni masa PKP termasuk sekarang 200% naik. Mana datang duit pula tu? Jadi maknanya dia ada golongan sasar yang kita boleh kejar. Jadi kita kena bagi tahu kat orang ni, buatlah sesuatu. Yang penting buat kerja tu bersungguh-sungguh. Fikir macam mana kita nak berjaya, nak buat sesuatu, nak bagi orang kata apa, nak bagi orang kata apa, income tu ada lah. Ada dia macam-macam. Ada yang macam yang buka pusat tuition kan, dia mengajar online. Dia mengajar online, tuition bayar. Tengok cikgu-cikgu tuition, kesian. Masa PKP tak boleh nak buat apa, lah kali dia orang buat online. Alhamdulillah, anak kita belajar lah juga. Nah, daripada tak belajar langsung, suruh belajar online. Takkan kena bayar? Bang, kena bayar bang. Masa. Ingat senang nak set up online ni. Saya tahu lah kita online ni kan. Nak set up online ni, data nak kena pakai. Dia bukan data pusing, tak boleh. Dia kena data yang kuat. Jadi semua tu perlukan wang. Kita bantulah orang Islam kita, anak-anak bangsa kita. Kita tolong. Jadi tuan-tuan, biar kita ini dapat bantu sikit seorang. Dan yang paling penting dalam kita menjaga tu, kita pakat-pakat jaga apa? Jaga untuk kita tidak terlibat penyumbang kepada COVID-19. Ada yang cakap kat saya, dia kata, Ustaz, kalau dapat jadi PKP kali kedua bagus Ustaz. Dia boleh cakap gitu tuan-tuan. Saya kata, awak cakap sedap sebab awak kerja kerajaan. Awak kerja kerajaan. Kerja kerajaan ni masuk akaun duit. Tapi kena ingat, orang swasta macam mana? Makcik yang jual goreng pisang, makcik yang jual pasar malam kan. Ya Allah tuan-tuan, menangis dia orang. Jadi itu sebabnya jangan kita pentingkan diri. Apa yang perlu kita buat? Saling bermuhasabah dan berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam hidup kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, kalau semua itu ada, kita sama-sama buat, saya yakin kita akan jadi sebuah negara yang makin maju dan terus maju. Bukan maju dengan teknologi saja, tetapi maju dengan akhlak yang mulia. Kita tak nak jadi sebuah negara yang maju tetapi masjidnya mati. Kita tak nak jadi sebuah negara yang maju tetapi masyarakatnya ananiyah, saling tidak menghormati antara satu sama lain. Engkau, aku. Itu sebabnya masjid memainkan peranan, kita punya ukhuwah memainkan peranan. Ni macam kita datang ramai-ramai ni, untuk apa tuan-tuan? Nak kenalan, berkenalannya. Waktu pejabat payah. Jadi kita kenal, oh ini haji ni, oh ini haji ni, oh ini haji. Pakat kenal, penting saling kenal mengenali. Untuk apa? Untuk kita jadi seperti mana yang Nabi SAW didik.
Jadi tuan-tuan, mari kita sama-sama buat yang terbaiklah untuk negara kita ini. Kita nak generasi kita ini bukan saja generasi yang hanya fikirkan diri dia saja, tapi fikirkan orang lain. Dan saya harap sangat-sangat biar negara kita ini mempunyai masyarakat yang bertamadun, pemikiran yang hebat. Pada masa yang sama, mereka ini saling bantu-membantu antara satu sama lain. Ukhuwahnya kuat, insya-Allah. Kalau itu dapat dilakukan, insya-Allah saya yakin kita akan jadi Madinah yang kedua. Al-Madinah Al-Munawwarah yang kedua, seperti yang disifatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita hanya bergaduh, kita rugi tuan-tuan. Orang bukan Islam, dia orang bersatu di seluruh dunia. Tuan-tuan tengoklah, buat baca sikit. Jadi insya-Allah kita sama-samalah berdoa dan kita doakan juga generasi kita dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, insya-Allah. Begitu juga kita pada malam ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalallahu minna.